Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagaimana kalam ila kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Hadis yang ke-29, bab perintah untuk memerangi manusia hingga manusia mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dalam kitab kita ni, dia punya tajuk ringkas pendek. Di dalam Sahih Muslim Imam Nawawi letak tajuk yang lebih panjang. Tajuk dia kata apa? Al-amru biqital nas, arahan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mengucapkan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan rasulullah, dan Muhammad itu rasulullah. Kemudian disambung lagi, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa yu'minu bi jami'i ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan segala apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man fa'ala dhalik, bahawa siapa yang buat benda tadi, iaitu sama mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, buat salat, buat zakat. Wa anna man fa'ala dhalik, siapa yang buat perkara tersebut, asama nafsuhu wa maluhu illa bihaqqiha, maka darahnya dan hartanya akan terjamin, dijaga. Wa wukilat sariratuhu ila Allah, dan rahsianya ataupun kita kata apa yang terpendam dalam hatinya, kita biarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksud dalam hadis nak bagi tahu bahawa siapa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, buat salat, buat zakat, kita hukum secara zahir dia itu Islam. Itu maksud dia. Wa wukilat sariratuhu ila Allah, maknanya rahsia dalam diri dia tu, sama ada dia ikhlas ke tak ikhlas ke apa dia, kita kembalikannya kepada Allah. Wa qital man mana'az zakah, dan memerangi orang yang menghalang daripada zakat. Au ghairihima min huquqil Islam, ataupun selain daripada zakat itu termasuk daripada hak-hak Islam. Tajuk lagi ni, kata Imam Nawawi lagi, tajuk hadis ni iaitu siapa yang boleh memerangi orang yang menghalang daripada membayar zakat, dan apa-apa saja rukun Islam termasuk daripada hak-hak Islam. Wahtimam al-imam bi sya'airil Islam, dan ihtimam, memberi perhatian sesuatu pemimpin itu kepada syariat Islam. Panjang nama tajuk dia. Ini semua nama tajuk dia. Kesimpulan nama tajuk dia apa? Nama kesimpulan tajuk ni iaitu siapa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, zakat, lepas tu siapa yang buat empat ni, maka darahnya, hartanya, maruahnya terjaga. Maksudnya, dan dia punya apa dalam hatinya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang kita akan baca juga dalil bahawa kita, pemimpin itu harus memerangi orang yang menghalang daripada membayar zakat.
Nanti kita akan bincang, apakah hukum orang tak bayar zakat ni? Adakah diperangi? Oh, itu zaman sekarang ni ramailah yang kena perang. Tak, dia tengok perbezaan nanti. Masalah tidak membayar zakat dengan menghalang untuk membayar zakat. Dia dua. Satu, dia malas bayar zakat. Yang kedua, dia menghalang, menentang pembayaran zakat. Okay? Lepas tu dia kata, tajuk hadis ni juga ialah ihtimamul imam, pemberi perhatian oleh imam. Imam beri perhatian kepada syariat-syariat Islam. Hadis ni kita biasa jumpa sebenarnya, tapi kita akan huraikan juga sedikit. Hadis haddatsana Qutaibah, daripada Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Laits bin Sa'ad, telah menceritakan kepada ni Laits bin Sa'ad, daripada Uqail, daripada Zuhri. Apa beza telah mengkhabarkan kami ataupun telah menceritakan kepada kami dengan daripada? Nampak tak? Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad dari Uqail. Tadi menceritakan, yang ni dari pula. Apa beza dia? Kalau menurut ulama hadis, kalau satu perawi itu kata telah menceritakan kepada kami, haddatsana atau akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami, maka itu lebih kuat berbanding dari kalau kita kata daripada. Saya kata daripada Muhammad On, mungkin daripada tu daripada Facebook, daripada Twitter, daripada majalah dia, artikel dia, betul tak? Jadi kalau saya kata telah mengkhabarkan, telah menceritakan kepada saya Muhammad On, maksudnya betul, confirm didengar dengan telinga dia sendiri. Ini ulama hadis bezakan. Sebagian ulama dia menganggap an tu lemah. Tapi bagi Imam Muslim, an tu boleh dipakai sekiranya sabit dia perjumpaan dengan gurunya. Dia berkata dari Uqail, dari Az-Zuhri. Zuhri ni siapa? Ibn Shihab Az-Zuhri. Bila kita dengar Az-Zuhri, Az-Zuhri dalam hadis, maksudnya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, pengumpul hadis yang secara sistematik. Orang yang awal sekali mengumpul hadis secara sistematik. Nama dia apa? Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia kata apa? Dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Masya Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu. Apabila Abu Bakar Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat. Boleh pakai meninggal dunia tak? Boleh. Meninggal dunia boleh, wafat boleh, mati pun boleh sebenarnya. Cuma orang Melayu ni jangan cakap mati, wafat. Kalau kita kata ayah saya wafat, jangan cakap wafat, ayah saya mau meninggal dunia. Ini bahasa Melayu. Bahasa Arab semua tufia. Orang Islam tufia, apa semua tufia. Cuma kalau dalam bahasa Melayu ni, wafat tu lebih hormat, kita pakai wafat lah. Dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya. Ini sabit. Abu Bakar telah angkat khalifah setelahnya. Tak ada khilaf dalam ahli sejarah. Tak ada kata ulama berbeza pendapat, adakah Abu Bakar ni khalifah pertama ataupun Umar khalifah kedua. Tak ada. Ini seolah-olah telah disepakati dalam sejarah. Bahkan ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, seperti Qasim Abu Ubaid, Qasim bin Salam, ulama ahli sunnah semua kata apa? Menurut ahli sunnah, sahabat yang paling tinggi sekali nombor satu ialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Berlaku pada setengah ulama salaf, diorang ada perbezaan pendapat, Ali ke Uthman. Berlaku juga. Cuma yang sabit dengan ulama salaf, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sebab tu apa kata Sayyidina Ali? Siapa kata aku lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan sebat dia. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari kan, Ali selalu kata apa? Aku jealous dengan Abu Bakar dengan Umar. Sebab apa? Sebab apa? Sebab bila Nabi SAW sebut, mesti kata telah bersamaku Abu Bakar dan Umar, telah bersamaku ketika aku pergi suatu tempat, Abu Bakar dan Umar telah berkata sekian dan sekian. Bahkan kita pernah jumpa dalam hadis Sahih Bukhari kan, hadis Sahih Bukhari, bila Nabi SAW bawa hadis apa, yang pada akhir zaman nanti akan apa, serigala akan berkata-kata. Dengar hadis tu. Serigala akhir zaman nanti, ada satu hadis berlaku pada hadis akhir zaman, keledai akan berkata-kata.
Atau kerbau berkata-kata, lembu berkata-kata. Sebab lembu tu kata apa? Kerbau tu asalnya untuk apa? Membajak tanah kan. Ataupun lembu tu untuk diberi susu. Dia diberi tugas-tugas yang lain, bawa barang yang banyak. Akhirnya kerbau tu atau lembu tu berkata, bukan ini tugas aku disuruh, bukan ini aku diciptakan bukan untuk angkat barang, kata lembu tadi. Kata sebagian para sahabat, ya Rasulullah, lembu berkata-kata. Lembu berkata-kata. Apa jawapan Nabi? Apa jawapan Nabi agak-agak? Abu Bakar dan Umar beriman dengan hadis ni. Bukan naamnya, Abu Bakar dan Umar percaya dengan hadis ni. Akhir zaman nanti berlaku dah satu hadis pula, ketika orang halang daripada menjaga dia punya binatang ternakan, lembu, kambing, daripada serigala masuk. Sekali berlaku seolah perdebatan antara serigala dengan pengembala kambing. Kata serigala, tak apa, sekarang aku tak boleh makan, tunggu akhir zaman nanti aku akan makan. Kita orang akan makan kamu punya kambing-kambing ni dengan mudah saja. Bila Nabi bagi tahu hadis ni, sebagian para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, serigala berkata-kata. Apa kata Nabi SAW? Aku, Abu Bakar dan Umar beriman dengan hadis ni. Sedangkan dalam majlis tu, Abu Bakar dan Umar tak ada. Seolah-olah Nabi SAW telah memberi cop bahawa Abu Bakar dengan Umar ni ialah confirm beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata dalam Ahlussunnah Wal Jamaah tidak ada khilaf bahawa Abu Bakar ialah khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perbincangan di Saqifah Bani Sa'adah membincangkan siapa jadi khalifah lepas tu telah sepakat, sehingga Umar pun kata Abu Bakar menjadi khalifah. Cuma berlaku isu ketika Ali lambat memberi bai'ah. Itu ada sebab personal, sebab bukan sebab dia menolak menolak Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi masalah ni ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya. Serta orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran. Orang-orang kafir di kalangan Arab telah melakukan kekufuran. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Arab, wa kafara man kafara minal Arab, telah kafirlah sebahagian orang kafir di kalangan Arab. Apa maksud hadis tu? Apa maksud kat situ? Murtad. Yes. Iaitu lepas Nabi SAW wafat je, berlakunya banyak sebahagian umat Islam murtad. Kata ulama Imam Nawawi rahimahullah, kalau kata ulama sekarang ni sensitif tak ada kata ulama dah, dia kena sebut. Sebab kata ulama je, ustaz kata ulama mana ustaz? Kita ni macam ustaz tu pula so kumur-kumur tu Jadi kita kata ni isu lain. Maknanya kata ulama Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia, dia kata wa kafara man kafara minal Arab, telah kafirlah sebagian orang Arab. Yang kafir di sini ialah dia dari dua puak. Jadi bukan semua murtad Dia ada dua golongan. Satu golongan murtad, satu golongan yang enggan membayar zakat. Abu Bakar dia perangi dua puak ni. Sebab apa saya kata dua puak? Sebab nanti kita akan bincangkan, adakah orang yang tak bayar zakat ni kafir juga. Golongan yang pertama yang murtad ni, dia ada dua puak. Wah, banyak. Dia pecah lagi ni. Golongan yang pertama yang murtad tu, dia pecah pada dua puak. Okey. Puak yang pertama ialah Musailamah Al-Kadzab. Nama dia Musailamah Al-Kadzab. Dan dua Al-Aswad Al-Ansi atau Al-Anasi. Dua orang nama ni, ingat nama ni. Jangan letak nama anak dengan dua anak lepas ni. Okay. Musailamah Al-Kadzab, Musailamah bin Bani Hanifah, daripada Bani Hanifah. Nama dia Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua Al-Aswad Al-Anasi. Musailamah Al-Kadzab ni zaman Nabi SAW pun dia dah ada dah, di hujung-hujung umur Nabi SAW. Musailamah Al-Kadzab, dia mendakwa dia ni Rasul, dapat wahyu, sehingga akan datang wakil Nabi Musailamah pernah jumpa Nabi SAW. Kan Nabi kata apa?
kalaulah aku ni diperintahkan oleh Allah supaya tidak membunuh perwakilan, membunuh duta-duta, nescaya aku dah bunuh engkau dah. So apa? Dia murtad. Wakil Musalamah Al-Kadzab. Dan Nabi SAW telah menghantar tentera Usamah bin Zaid untuk pergi perang lawan dia. Tapi halfway perjalanan Rasulullah SAW wafat. Jadi tentera tu stop. Abu Bakar disambung balik tentera tersebut. Abu Bakar Siddiq disambung balik misi ketenteraan tersebut. Ini Musalamah Al-Kadzab. Kalau kita baca kitab Ulumul Quran, iaitu sejarah Al-Quran, kita akan dapati dia ni buat ayat Quran, buat ayat pasal katak lah. Al-fil, wa mal fil, wa ma adraka ma fil fil. Ya Difda' bintu Difda'in, wahai katak, anak si dua katak. Dia nak buat macam lagu tu kan, dia nak pakai lagu Quran, tapi isi dia kelakar bunyi dia. Yang orang Arab dengar pun kelakar, apatah lagi orang Arab dengar. Musalamah Al-Kadzab. Yang kedua, Al-Aswad Al-Anasi. Musalamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Anasi. Puak ni, dia ni mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kafir lah, mendustakan kenabian Nabi SAW dan mendakwa kenabian untuk dirinya. Faqatalahum Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq bunuh mereka. Musailamah Al-Kadzab dekat Yamamah, dan Al-Anasi dekat Sana'a. Okey. Musailamah dekat Yamamah, dan Aswad tadi dekat Sana'a. Sana'a ni mana? Oh, Yaman lah. Dekat Yaman. Sebab tu bila kita tengok ni, kita faham kan, bahawa kan Nabi kata apa? Al-hikmah al-Yaman wal iman yamaniyah, atau al-imanul Yaman wal hikmah al-Yamaniyah. Iman tu datang daripada Yaman, dan kebijaksanaan datang daripada Yaman. Bila kita faham hadis ni, habis tu ustaz ni apa ni, Aswad Al-Anasi ni apa dia? Lepas tu kita kata hadis tersebut jangan dihukum pukul rata semua datang daripada Sana'a, semuanya apa? Semuanya bagus. Begitu juga Nabi SAW kata akan datang fitnah daripada Iraq. Bukanlah semua daripada Iraq tu semuanya jahat. Bila Nabi kata Nabi telah berkati negeri Syam, barakna haulahu, negeri Syam. Negeri Syam ni Palestin dan sekeliling Masjid Al-Aqsa. Bukanlah semua orang daripada sekeliling Masjid Al-Aqsa tu semua baik-baik belaka. Tidak. Dia secara umum. Kan kadang setengah orang dia kata, ni datang daripada Yaman. Oh okey, confirm okey. Tak tahu dari Yaman tu banyak apa komunis semua ada kat situ. Yang geng apa zikir tu lompat-lompat pun tahu di situ juga. Yang cium kubur, sembah kubur. Tak nak sebut nama lah, sensitif sekarang. Semua masjid dah buat lah, menggendang-gendang dalam masjid tu. Datang dari mana? Yaman. Okey, puak yang pertama tadi, yang murtad tadi kan, pecah pada dua kan saya kata. Satu geng Aswad Al-Ansi dan juga Musailamah Al-Kadzab. Geng yang kedua pula, ini golongan yang kedua ni pun teruk juga. Mereka ni meninggalkan solat dan zakat. Dia engkarkan syariat Islam. Dan mereka ni tak solat melainkan di 3 masjid saja. Masya Allah. Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kalau kita Masjid Al-Aqsa kan, dia bukan Masjid Al-Aqsa, dia Masjid Abdul Qais dekat Bahrain. Bagi dia solat kat 3 masjid ni je, lain tak boleh masjid. So, dia salah faham hadis lah. Dia kata jangan kamu pergi beribadah melainkan ke 3 masjid. Jadi tak pergi masjid lain melainkan 3 masjid saja. Tapi 3 masjid tu bukan masjid yang Nabi sebut, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Bila Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid puak dia, Masjid Abdul Qais. Ini sama macam ajaran dekat Indonesia lah. Ajaran apa dulu? Ajaran apa kat Indonesia dulu tu? Yang dia punya tanah dia, ajaran kafi. Pernah dengar ajaran kafi tak? Oh, kat Malaysia kena masuk tu. Ajaran kafi ni, dia kata dia faham Quran ikut sendiri je. Kalau tuan-tuan tengok, dia kata saya belajar Quran, belajar kat mana? Ada tempat rahsia. Ustaz tu pakai kitab apa? Pakai terjemahan Quran je. Itu antara ciri-ciri ajaran kafi. Kat mana tempat dia? Tak ada, dirahsiakan. Kami di masa kami pergi mula-mula dulu, kami tutup mata pergi kat situ. Bukan tu, itu golongan anti hadis tu satu. Enggak, anti hadis ni tak nyuruh-nyuruh. Dia direct je.
golongan yang ajaran kafi ni, dia ada tempat di Indonesia. Dia kata hanya tempat dia saja boleh solat, tempat lain semua kafi. Ada tak? Pernah tengok? Pernah dengar tak? Pernah masuk sekejap dulu? YouTube susah. Dia rahsia, cukup berahsia. Itu dia punya ajaran. Bagi dia tak boleh sembahyang kat tempat lain, tempat tu je. Duit semua hantar kat situ. Duit dia diinfakkan separuh banyak. Ajaran kahfi, nama dia ajaran Al-Kahfi. Wallahu alam. Tak tahu perempuan semua pernah dengar atau tidak, tapi ajaran dah tersebar dekat, dah ada dah pengikut di Indonesia. Okey, yang puak yang kedua pula, puak yang tidak membayar zakat. Fa aqarru bis salah. Dia kena solat. Yang golongan pertama tadi tak solat apa semua, memang kafir terus. Yang kedua ni dia solat. Bukan tak solat tu. Kita kata ini dalil kepada, kita kata bahawa kalau orang tu telah melanggar satu syariat, telah menentang syariat Allah, telah membuat syirik, boleh tak perangi dia? Boleh perangi dia. Sebab ada setengah-setengah orang puak ni, bila kata tengoklah, itulah dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia perangi semua orang-orang orang Arab, orang yang mengucap la ilaha illallah. Kita kata kalau orang mengucap la ilaha illallah salat, tapi sembah kubur, sembah dengan maksud sembah yang sebenarnya, bukan ambil berkat tau. Ambil berkat ni ulama ada khilaf lagi. Ni sembah, sujud dekat kubur, minta dekat kubur. Kafir ke tak kafir ni? Jatuh kafir. Kau dah bagi, dah sampai hujah kepada dia, dah bagi dia hujah, dah bagi dia surat, dah bagi dia apa semua, dan dia tetap juga. Oleh sebab tu Muhammad Syekh Abdul Wahab perangi mereka. Ada buat kata tengok Syekh Abdul Wahab telah menyerang orang mengucap la ilaha illallah. Saya kata tadi, golongan yang menolak zakat ni mengucap la ilaha illallah tak? Mengucap. Solat tak? Solat. Tapi kenapa diperangi? Sebab dia menolak hukum zakat. Nampak? Sebab menolak hukum zakat, menolak kewajipan zakat, maka dia telah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita tengok. Jadi dua puak yang telah murtad, yang telah menolak, telah riddah. Nanti kita akan tengok detail lagi macam mana Abu Bakar As-Siddiq terbuka hatinya untuk memerangi golongan yang tak bayar zakat ni. Sama lagi hadis ni, dia kata apa? Wa kafara man kafara minal Arab, telah kafirlah sebagian daripada golongan Arab. Maka Umar bin Al-Khattab telah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia sementara Rasulullah SAW telah bersabda? Pada awalnya Umar Al-Khattab dia rasa macam mana nak perang orang yang tak bayar zakat ni? Dia kan mengucap la ilaha illallah. Sebab apa kata Umar As-Siddiq? Sebab aku pernah dengar, sami'tu Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih, maka sesungguhnya dia telah menjaga, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku. Maksudnya selamatlah harta dia dan jiwa dia, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam, apa hak Islam tu? Maksudnya Islam berhak untuk memerangi kamu, kecuali dengan hak Islam. Contohnya, dia mengucap la ilaha illallah, solat, zakat, puasa, haji, tapi dia bunuh orang. Apa hukuman kat atas dia? Bunuh balas kan? Itu maksudnya hak Islam. Dia mengucap la ilaha illallah, solat, zakat, puasa, haji, pergi umrah, apa semua apa, tapi dia dah kahwin, dia berzina. Hukum kat atas dia apa? Kena hukum rajam, kena hukum bunuh. Dia solat, dia zakat, dia puasa, dia haji, apa semua-semua, tapi dia menolak kewajipan satu hukum Islam. Dan zakat, dia menolak zakat, dia menentang zakat. Apa hukum kat atas dia? Hukum bunuh. Itu maksudnya hak Islam. Jadi jangan kata dia mengucap la ilaha illallah je, kita kata tak boleh dah. Tidak. Ada hak-hak Islam yang melayakkan dia, yang menyebabkan dia itu layak dihukum.
Ustaz, tak ke ganah Ustaz pergi serang. Kalau ada hadis macam ni lah. Hadis ni lah yang paling banyak digunakan oleh golongan anti-Islam. Dia kata tengok Nabi SAW, dia kata dia akan bunuh orang yang tak ucap la ilaha illallah. Dia kata hadis ni. Tapi kita faham hadis tu betul-betul. Aku disuruh untuk memerangi, bukan bunuh. Ustaz, apa salah? Apa bezanya? Perang tu mestilah bunuh. Perang mestilah bunuh. Ada ke perang tak bunuh? Macam mana? Jadi apa tujuan perang dalam Islam sebenarnya? Saya tak keluar ni. Apa tujuan perang? Bila kita tanya balik, apa tujuan perang dalam Islam? Nombor satu, pertahankan diri. Tak ada siapa khilaf masalah tu. Yang kedua, Islam akan perangi sesiapa saja yang halang daripada ajaran Islam itu diamalkan. Nombor satu, Islam akan perangi mana-mana kerajaan, mana-mana sistem, mana-mana puak yang menghalang daripada Islam itu diamalkan. Itu nombor dua. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya mengharamkan. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitab, dan orang tidak beragama dengan agama yang benar di kalangan orang yang diberi kitab di kalangan mereka. Hatta yu'tawul jizyah, sehingga mereka itu diberi jizyah, mereka itu memberi jizyah. An yadin wa hum saghirun, dalam keadaan mereka itu hina memberi jizyah. Sebab itu dalam Islam ada dua jenis jihad. Satu jihad difa', jihad pertahankan. Yang kedua jihadut talab, jihad pergi. Sebab tu kita kata, siapa yang mengatakan dalam Islam jihad hanya mempertahankan diri, dia telah tersasar daripada ajaran Islam yang sebenar. Tak kisahlah siapa-siapa pun, ulama mana kena cakap, tak. Kerana Islam dari jihadut talab, jihad meminta. Bukankah Nabi SAW pergi ke puak satu dan kata sama ada kamu nak terima Islam ataupun jadikan kami sebagai, ambil hukum Islam sebagai hukuman negara. Dan yang ketiga apa dia? Membayar jizyah. Ataupun perang yang ketiga. Islam tak paksa orang untuk masuk Islam, tak. Tapi Islam kata, kalau kamu tak nak masuk Islam, biar kami perintah kamu dengan hukum Islam. Contohnya, katakanlah dah kuat, Islam dah kuat, katakanlah negara Islam kuat. Lepas tu kelilingnya kafir, contohnya Singapura contohnya. Singapura negara kafir kan. Jadi Islam dah kuat, kita pergi ke negara dia, kita minta dia menjalankan hukum Islam. Wahai kerajaan Singapura, kamu nak menggunakan hukum Islam atau mengucap terima hukum Islam ataupun perang? Dia kata kami nak terima, kami semua masuk Islam. Masuk Islam, tempat lain sebagai seorang Muslim. Kami tak nak masuk Islam, tapi kami benarkan Islam masuk, perintah kami dengan cara Islam, pun juga selamat nyawanya, memberi jizyah. Yang ketiga tak nak, kami nak pergi perang, kita perang. Tapi syarat dia mesti sampaikan dakwah dulu. Yang pertama tadi, nyampai dakwah, mengajak mereka masuk Islam. Ustaz, tak ke benda ini satu macam penaklukan? Takkah ini umpama satu penaklukan? Islam datang bukan nak ambil kamu punya emas, tak payah, emas kamu simpan. Islam datang bukan nak ambil kamu punya perak, kamu punya ladang, tidak. Ambil ladang kamu simpan. Islam bukan macam dulu, macam golongan gold, glory and gospel tu. Dia ambil, dia sedut je. Macam Amerika datang Iraq, kalau nak membebaskan Iraq, dia sedut minyak. Dia pergi Libya, nak bebaskan masyarakat Libya, dia sedut minyak Libya. Dia pergi ke mana lagi? Kan di Mali pula, di Sudan, dan macam dia masuk, dia sedut, dia masuk, dia sedut. Kemudian dia letakkan semua dia punya syarikat-syarikat dia yang untuk cari gali minyak dekat negara dia. Ini satu fakta yang tidak perlu dinafikan. Semua terjadi macam tu. Di Afghanistan, beria perang rupanya nak buat pipe tu. Daripada Rusia tu nak turun tu pergi ke Pakistan, semua senang nanti minyak. Kau nak membebaskan? Nak membebaskan apa kalau masyarakat dia tiap-tiap hari sakit, mati apa semua?
Islam bukan macam tu. Umar Al-Khattab bila masuk satu negeri Parsi dulu, dia masuk, dia kata tanah tak payah ambil. Dulu dia ambil tanah masa awal-awal perang dulu, masa Islam tak kuat. Bila Islam dah kuat, tak perlukan lagi, harta kerajaan dah banyak, kata tanah simpan. Semua orang simpan harta masing-masing walaupun kita masuk negara dia. Kharaj, sebenarnya kharaj. Dan tuan-tuan, bayar jizyah ni, baca kitab fiqah, jizyah ni berapa? 1 dirham setahun. Jizyah lebih ringan berpuluh kali ganda daripada zakat. Ini kata beza hukum Islam dengan hukum kafir. Jadi kita masuk sebab apa? Kita nak ubah daripada sistem yang kufur, berzina, minum arak, dalam tu semua maksiat semua, kerosakan tauhid, mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini semua jenis kerosakan yang membinasakan manusia. Lihat negara kafir, apa dah kerosakan pada masyarakat dia yang tak nampak pada negara Islam. Ustaz, tak nampak pun negara Sweden lagi bagus pentadbiran dia. Jepun nampak bersih apa semua. Negara kita kelang kabut. Sebab kita tak buat hukum Islam. Kita tak buat hukum Islam. Ini kita fikir zaman yang hukum Islam ditatbik, dipraktikkan dengan betul. Jadi kita nakkan benda yang sama, kebaikan tu pergi kat semua manusia. Lepas tu pada zaman awal Islam dulu, hatta negara Syam, dia minta orang askar Islam masuk. Negara Syam kata tolonglah kami daripada Byzantine tu. Sebab Byzantine ni kejam. Di Parsi bila masuk, rakyat dia suka lagi. Kecuali yang fanatik kaum, bangsa Parsi, dia tak suka orang Arab. Dalam masa 700 tahun Islam perintah dunia, tak pernah ada pembunuhan sebanyak yang berlaku dalam 100 tahun sekarang ni. Sistem barat, demokrasi, manusia terbunuh. Lepas tu dulu pernah sekali pensyarah saya dulu dan satu seminar, dia kata ada orang kafir bangun, dia kata Islam ni lah membenarkan pembunuhan apa semua, sistem Islam. Sekali dia kata, sekarang kamu ukur dalam sejarah Islam, daripada awal Islam, tahun Nabi perintah tu sampai akhir zaman Uthmaniyah, orang yang terbunuh dengan kamu bandingkan manusia yang terbunuh semenjak zaman Perang Dunia yang pertama sampai zaman sekarang 2012 ni, berapa juta manusia yang mati bandingkan dengan pada awal tu. Berapa ramai orang Islam bunuh, berapa ramai orang kafir bunuh. Tengok, perhatikan. Perang Dunia pertama saja berapa juta orang mati. Perang Dunia kedua berapa juta orang mati. Perang Dunia kedua macam mana orang-orang yang Perang Dunia pertama macam mana orang Yahudi dilayan. Kita kata kalau kita fikir balik, tak sama. Tak sama. Peperangan Islam tak sama dengan peperangan si kafir. Dan Islam hingga perang Mongol tu, kematian yang berlaku ketika serangan Mongol ke atas negara Islam dikumpulkan tak sama dengan sejarah Islam pergi 700 tahun perang. Islam pertama tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh pecahkan ladang, tak boleh pecahkan pokok tanaman-tanaman, tak boleh pecahkan tempat ibadah. Mana ada perang yang beradab macam tu? Kafir dia masuk, dia pecahkan apa? Masjid. Dia pergi kencing dalam masjid, dia pergi hina masjid. Terus saya kata kafir. Hatta tentera Syiah Bashar al-Assad pun macam mana dia buat kat atas masjid-masjid ahli sunnah. Macam mana Iran, Khomeini menghancurkan masjid-masjid ahli sunnah. Masa sebelum dia naik, semua ahli sunnah sangka dia ni membebaskan masyarakat Iran daripada kuku besi Shah Iran. Dia naik je, dia pecahkan, dia musnahkan semua ahli sunnah punya masjid. Sebab tu kita hati-hati. Ini perang dalam Islam. Bila kita faham ni, rasa nak pergi perang ke tak pergi perang? Rasa nak pergi perang lagi ada. Waktu para sahabat radhiyallahu anhum bila pergi perang, dia semangat. Dia tahu dia ni nak membebaskan masyarakat, bukan sekadar mentauhidkan Allah Ta'ala nombor satu. Yang kedua, membebaskan masyarakat. Itu kata Rabi' bin Amir, kata apa? Membebaskan masyarakat daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah. Waktu kata, apa kata doa Nabi Nuh dalam Quran? Qala rabbi la tadhar ala ardi minal kafirin dayyara. Jangan kamu tinggalkan orang kafir dalam dunia ni ya Allah. Innaka intadharhum yudhillu ibadak, menyesatkan kaum kamu. Wala yalidu illa fajiran kaffara, tidaklah melainkan yang fajir. Tapi yang aman. Asma binti Abi Bakar kan, mak dia Qatilah. Qatilah ni masuk Islam lambat. Masuk datang rumah dia,
tak terima mak dia mula-mula. Mak kafir, mak dia bagi akidah dia tahan. Bila sampai kat Nabi SAW, dia kata, jangan, itu ibu kamu, layan yang baik. Bukanlah kita tu hukum bila nampak orang kafir bengis, bukan. Bila kita faham hadis, oh maksudnya lepas ni kita kena nampak orang kafir mengucap la ilaha illallah. Bukan. Kau tak, aku akan serang kau, aku akan ambil harta kau. Bukan. Ini dalam bentuk negara. Orang kafir dalam negara Islam, aman, layan dia dengan baik. Dan Islam pula, dia akan serang dengan mana-mana negara yang halang dakwah tu berlaku. Kalau lah kata-kata kerajaan tersebut kata, marilah hantar pendakwah, tak apa, kami tak halang, Islam tak serang. Macam kerajaan Cina. Kan kerajaan Islam ni sampai ke Uzbekistan, sampai ke India, sampai sepanjang Cina, sampai sepanjang Cina dia stop. Sebab apa? Sebab kerajaan China dia membenarkan pendakwah-pendakwah tu masuk. Pendakwah tu masuk dan dia bebas biar. Sehingga kan pada, kalau kita baca sejarah, sampai satu kerajaan Cina tu pernah ada penasihat-penasihat di kalangan orang Islam. Ada satu, dia tak masuk serang kerajaan Cina. Nanti kita fikir dengan baik. Dan kalau sekarang kita kata nak masuk pendakwah ke satu negara, silakan masuk pendakwah kami apa semua, InsyaAllah. Kita kata ini masalah perang dalam Islam. Ini tujuan peperangan dalam Islam. Perang Islam penuh adab. Perang Islam dalam tujuannya untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah, nak menyelamatkan dunia daripada maksiat, daripada kesyirikan, daripada bid'ah, daripada kesesatan. Ini tujuan dalam Islam. Dan siapa yang menghalangnya akan diperangi. Itu kedua. Yang ketiga ialah jihad Islam juga, ialah kita memerangi siapa saja yang menolak hukum. Macam tadilah, dalam kes ni tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat. Jadi Umar pada awalnya dia tak terbuka hati, dia tak dapat faham kenapa Abu Bakar nak serang sedangkan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sebab Umar kata hadis tadi kan, usah mengucap la ilaha illallah, faqad asama maluhu wa damu asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabuhu 'ala Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah. Maksudnya apa? Dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Maksud hisab tersebut? Hisabnya diserahkan kepada Allah. Maksudnya urusan dia lah, Allah Ta'ala hati dia macam mana, bukan kita nak kira. Yang ni dia beri kita satu pengajaran, iaitu siapa yang mengucap salat, zakat, puasa, haji, semua kita hukum di Islam. Jangan kita kata dia tu tak tentu lagi Islam tu. Jangan kata macam tu. Di Islam, maka dia hukum sebagai hukum Islam. Kalau meninggal, hukum Islam. Walaupun kata ada orang kata dia munafik ke, ada orang kata dia, selagi tak zahir kekufuran dia, maka kita hukum dia sebagai Islam. Contohnya orang tak pergi masjid, tak pernah langsung muka nampak kat masjid, langsung tak pernah nampak, dalam meninggal, wajib tak kata kita menguruskan mayat dia? Wajib. Wajib menguruskan mayat dia, walaupun dia tak pergi masjid langsung. Ini berlaku pernah satu di sebuah kampung. Saya tak sebut kampung apa lah, kalau sebut semua tahu. Bila satu orang ni meninggal, dia tak nak pergi masjid langsung. Berlaku sebagai AJK masjid tak nak pergi mandikan mayat dia, tak nak uruskan mayat dia. Allahu Akbar. Jadi yang uruskan ni orang budak-budak muda yang uruskan. Kesian dia. Dia kata dia tu tak pernah nampak, Jumaat tak pernah nampak. Jumaat tak pernah nampak, kau tak tahu, tak dia tak sembahyang. Tapi masjid lain kan tak suka masjid ni. Dia tak uruskan mayat. Akhirnya menjadi isu kat kampung, sampai bergaduh. Sampai ada satu orang muda ni, salah satu orang muda yang panas darah dia, dia kata, aku tunggu ya korang ni tua-tua ni mati kata. Aku nak ambil alih masjid tu. Macam itulah isu dia, sampai begitu sekali punya teruk. Sebab tu kita tak pegang pada nas. Illa bihaqqil Islam, dia hukum Islam, wa hisabuhu 'ala Allah. Hisabnya tu. Betul kata Umar Al-Khattab kata apa? Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum secara zahir, Allah Ta'ala lah yang menentukan dia punya rahsia hati dia. Okey, itu kaedah dia. Hukum secara zahir Islam.
Katakan seorang Islam datang bawa daging, kita kata, dia ni betul ke Syiah ke tak Syiah? Mana tak ada tu. Entah dia ni Islam betul ke, beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa ke, entah dia buat syirik ke tak buat syirik. Dia tahu ke perkara membatalkan keislaman? Tak, jangan macam tu. Kan? Dia jumpa dia. Dia bagi kita daging. Entah orang ni tahu ke tak perkara membatalkan Islam. Mana tahu dia ni pernah buat perkara membatalkan Islam. Jadi aku tak tahu daging halal. Tak. Hukumnya zahir. Hukumnya zahir. Macam tu lah seterusnya. Nak kahwin, atau seorang cari Islam, atau orang kata orang yang bukan bangsa Melayu. Kita orang Melayu ni bila nampak bukan Melayu, dia dah sepelik kan. Atau muka lain macam, orang ni Islam ke? Saya Islam. Sana atas bawah, atas bawah, atas bawah. Islam, saya Islam. Zahir lah kalau dia mengaku di Islam, zahir. Itu juga dengan ada orang masuk Islam. Nak masuk Islam, betul nak masuk Islam, betul. Masuk Islam, silakan. Hukum dia ucap la ilaha illallah kepada Islam. Jangan kata dia ni masuk Islam sebab nak dapat zakat kot ni. Dia masuk Islam sebab tak mesti orang Filipina kan, masuk Islam sebab nak dapat apa? Nak dapat permit. Alah, orang Filipina masuk Islam sebab dapat permit je. Jangan kata macam tu. Betapa ramai orang yang asal masuk Islam bukan sebab nak Islam, lepas tu jadi Islam yang kuat. Asalnya mula-mula nak kahwin je ke, asalnya mula-mula macam nak suka-suka je. Allahu a'lam. Betul tak? Setuju dengan saya? Tak setuju? Setuju Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku akan memerangi mereka. Ni kata Abu Bakar Siddiq. Demi Allah, dia bersumpah. Bila bersumpah ni maksudnya dia dah bersungguh-sungguh. Sungguh aku akan memerangi orang yang membezakan antara salat dan zakat. Kerana zakat adalah tuntutan terhak terhadap harta. Kan hak Islam, zakat itulah hak Islam. Demi Allah, kalau mereka menghalangku, dia tertinggal satu perkataan. Kalau mereka menghalangku kerana keengganan mereka, sedangkan mereka pernah membayarnya. Bayar apa ni? Dalam hadis ni kata, mana'uni iqalan, satu tali ikat unta je. Yang dulu mereka pernah bagi, yang sekarang mereka tak bagi, aku akan serang mereka. Maksudnya lekeh tak? Benda lekeh je. Satu tali unta je yang dulu kalau mereka bayar kat Nabi, dan sekarang mereka tak nak bayar kat kerajaan Islam sekarang, maka aku akan perangi je. Itu point dia. Sedangkan mereka pernah membayar kepada Rasulullah SAW, aku tetap akan memerangi mereka kerana keengganan mereka. Agak-agak kenapa mereka enggan, tuan-tuan sekalian? Kenapa mereka enggan? Ada ayat dalam Quran tu kata ayat Quran kata, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perkataan khudh min amwalihim, surah At-Taubah ayat 103. Ambillah daripada mereka harta mereka. Ambillah, perkataan ambillah tu, kalau siapa belajar bahasa Arab, dia arahan kepada seorang. Khudh. Dia bukan khudhu, ambillah kamu semua. Dia kata khudh, ambillah. Arahan tu macam arahan kepada seorang manusia. Khudh. Macam katakanlah saya minta Abang Nizlan ni, ambil botol ni, khudh az-zujaj. Atau khudh al-kursi, ambil kursi. Perkataan khudh tu kepada seorang. Kalau saya nak suruh orang ramai ambil kursi, saya kata apa? Khudhu al-karasi, ambil kamu semua kerusi. Dia perkataan khudhu. Tapi perkataan khudh ialah seolah-olah kepada seorang. Jadi pada golongan yang tak nak bayar zakat ni, dia ada salah faham. Dia kata apa? Arahan ini kepada seorang, itu Nabi SAW, bukan kepada orang lain. Bila Nabi SAW dah meninggal, tak ada siapa lagi boleh ambil zakat dari itu sebabnya. Dia kata tak nak bayar zakat. Ini macam mana nak jawab ni? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Taklah, ini untuk semua orang. Tapi arahan tu kata seorang. Arahan tu hanya kepada seorang. Jawapan dia macam mana? Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, satu ulama hadis kita, mazhab Syafi'i, dia kata nak jawab dia ialah, pertama sekali, arahan tu memanglah kepada seorang Nabi. Sebab Nabi ketika tu dia adalah ketua negara. Jadi dalil bahawa mana-mana ketua negara, dialah yang berhak mengambil zakat. Sebab tu kalau bukan ketua negara, dia tak ada hak untuk pergi kutip zakat orang.
Saya tiba-tiba pandai-pandai, zakat depan ni bayar kat saya ya. Sebagai eksekutif Yayasan Taklim, semua zakat kena bayar kat saya. Saya uruskan. Tak boleh. Kalau kita wakilkan orang lain uruskan boleh. Tapi saya mewajibkan semua orang untuk kumpul zakat dekat saya. Tak boleh. Ini berlaku pada puak-puak yang tak nak bayar zakat tadi. Ya? Sebab berlaku masa mereka nak bagi zakat, ketua mereka kata tak payah bagi zakat, bagi aku bagi-bagi dengan kita je. Sebahagian dia kata macam tu. Tapi sebahagian pula dia kata nak bayar zakat langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faham tak? Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, kita kata ada ayat Quran yang arahannya seumpama kepada seorang, kepada Nabi SAW, tapi arahannya kepada semua. Itu juga arahan sebagainya kepada isi-isi Nabi, tapi arahannya maksudnya untuk semua. Contohnya macam surah Al-Ahzab ayat 33 tu. Wahai isi-isi Nabi, kamu ni tak macam wanita-wanita yang lain. Maka janganlah kamu melenggok-lenggokkan suara kamu di hadapan lelaki, supaya hati orang-orang yang hati mereka ada penyakit tidak akan nak perkara-perkara yang jahat terhadap kamu. Ayat ni kepada siapa? Isi-isi Nabi kan. Jadi kita kata, bukan kita lah. Maksudnya kita boleh lah lenggok-lenggokkan suara. Ustaz, boleh macam tu. Saya ada soalan, Ustaz. Tak boleh macam tu. Haram. Ustaz, saya ada soalan. Cukup je. Jangan Ustaz. Melenggok-lenggokkan suara. Ni kata melenggok-lenggokkan suara. Ustaz pun goyang. Goyang kopiah ni. Astagfirullahaladzim. Juga dalam Quran kata, fa iza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billah. Bila kamu baca, qara'ta tu kamu baca. Arahan ni seolah-olah untuk seorang. Tapi adakah maksud Nabi tu yang baca a'udzubillah minasyaitanirrajim ketika baca Quran? Tidak. Ada arahan yang berbentuk pada seorang, tapi untuk semua orang. Dia punya benda tu, dia punya arahan tu kepada semua. Itu yang dengan dalam ayat. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Bila kamu bersama mereka, maka kamu dirikan solat jadi imam. Maka seorang juga. Aqimis salata liduluki syamsi. Ayat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah salat liduluki syamsi, pada waktu petang, ila ghasaqil lail, pada waktu pagi dan waktu petang. Maka aqim tu, perkataan aqimus salah, surah Al-Isra tadi ayat 78, seolah-olah arahan tu macam seorang. Tapi kita pun wajib sembahyang subuh tak? Wajib. Jadi janganlah kita jadi tak bijak macam tu. Arahan tu seorang untuk Nabi je. Yang kedua, nampak tak? Ini musibah orang yang faham Al-Quran, dia tak ikut faham siapa? Faham sahabat radhiyallahu anhu. Nampak tak? Ini musibah nombor satu dalam dunia ni, iaitu orang yang pegang Quran, dia faham, ikut faham dia sendiri. Dia tak nak ikut faham salaf, faham para sahabat. Itu yang datang zikir terlompat-terlompat tu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang beriman tu berzikir ketika berdiri, ketika duduk dan ketika baring. Dan pun berdiri, duduk, baring. Allah, Allah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Apa lagi dalam Quran salah faham? Ini salah faham enggak tu? Fankihu ma talaba lakum minan nisa'i mathna 2 wa thulath 3 wa ruba', bukan mulakan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan, kalau kamu takut tak adil maka satu. Nampak? Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, surah Al-Maidah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah. Wasilah dia apa? Wasilah ini adalah guru, murabbi. Guru, apa istilah tu? Bukan murabbi, apa istilah dia tu? Guru apa? Apa sih? Guru apa? Kau tarikat ni panggil guru apa?
Guru mursyid. Guru mursyid. Kamu ni belajar, tak ada guru mursyid. Kami ada guru mursyid. Jadi kamu belajar kat Yayasan Taklim, tak ada guru mursyid. Ustaz pun datang lambat, mursyid apa? Ini guru mursyid. Ini mursyid. Muka dia bercahaya ustaz, dia kata. Ustaz tak tahu. Sebab kami belajar, dia muka dia bercahaya. Ilmu tak tahu lagi, bercahaya. Yang penting bercahaya. Janggut dia, Allah. Dahi dia. Inilah guru mursyid. Inilah Allah Ta'ala kata dalam Quran, takwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah ni bagi dia apa? Jalan tengah. Guru mursyid. Jadi tak ada siapa boleh masuk syurga melainkan padanya ada guru mursyid. Itu tak masuk guru tu. Masuk dalam rumah, pegang sifar guru. Pegang macam ni. Siapa nak tengok? Susun lepas tu pegang. Masya Allah. Bukan boleh hormati guru, tapi janganlah macam tu. Para sahabat, seorang ni nak pegang unta dia, tak payah. Tak pegang unta aku. Kau ni ulama' ni. Tak, aku tak nak pegang. Sahabat, yelah, tapi engkau tu keturunan Nabi. Kau Nabi, tak payah. Abdullah bin Mubarak kata apa? Aku suka kat tempat yang orang tak kenal aku, supaya aku ni tak dilayan macam tempat aku. Kan bila ulama datang kan semua kerumun dia. Pernah kata satu Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Usaimi dekat Madinah, dekat Mekah tu, kami daurah kat sana. Dia kata, lepas kuliah jangan ikut aku, tak payahlah. Tanya soalan kat sini je. Lepas kuliah tak payah nak kerumun aku. Dia kata, sama ada benda tersebut musibah bagi kamu atau musibah dekat aku. Nampak tak? Orang alim dia fikir macam mana. Musibah dekat kamu atau musibah dekat aku. Sebab apa? Musibah dekat kamu supaya kamu rasa macam kamu ni ikut ulama'. Nanti orang kata, orang nampak dia ni ikut ulama'. Musibah dekat aku, nanti aku kata aku ni banyak pengikut. Bukan macam sekarang tangan letak macam tu, saya kata kan. Ni biar orang tangkap tangannya. Dia, kalau dia betul-betul tak on cium, dia letak tangan dalam poket. Ini saja dia buat ulu-ulu macam ni. Kalau macam tak nampak lah. Tapi sebenarnya dia membiarkan diri dia tu untuk diagung-agungkan. Kalau ambil gambar, mesti nak ambil gambar macam ni. Tak ada ambil muka biasa je. Mesti nak macam. So apa nak tunjuk kan? Nak tunjuk apa sebenarnya? Kau nak tunjuk apa? Tak ada sebut lah riak, kan, hukum lah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Kat mana tadi? Dah jauh ni. Zakat tadi. Jadi dia pun perangi, Abu Bakar pun perangi. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tidaklah dia melainkan bahawa aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Lalu aku mengetahui bahawa hal itu adalah satu kebenaran. Dalam lafaz yang pertama, dia tak sebut Muhammad Rasulullah. Betul tak? La ilaha illallah. Betul tak? Tak sebut la ilaha illallah. Hadis yang kedua pun tak sebut juga. Aku diperintahkan untuk memerangi. Kalau kita tengok hadis yang ke-30, telah berceritakan kepada kami Abu At-Tahir daripada Harmalah bin Yahya serta Ahmad bin Isa. Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata telah mengkhabarkan kepada ku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata telah menceritakan kepada ku Sa'id bin Al-Musayyab bahawa Abu Hurairah mengkhabarkan kepada ku bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tiada la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ini sama macam sebelum ni. Hadis yang ke-31 pula. Kita baca dulu riwayat ni. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi, telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Aziz iaitu Ad-Darawardi dari Al-A'la, telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Nistam dan lafaz tersebut miliknya. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al-A'la bin Abdul Rahman bin Ya'qub dari bapaknya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan beriman kepadaku. Ini tambahan, nampak tak? Serta dengan Quran yang telah aku bawa. Kita kena baca hadis ni, kena baca banyak-banyak. Ustaz, lafaz pertama tak sebut Muhammad Rasulullah. Ini ada. Beriman kepadaku serta dengan Quran yang aku bawa. Maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku kecuali disebabkan hak Islam dan hisab mereka diserahkan kepada Allah.
Hadis ke-32 begitu juga. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Hafs bin Ghiyath daripada Al-A'mash daripada Abu Sufyan dari Jabir bin Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk merangi manusia sebagaimana hadis Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah, hadis sebelum ni. Dan telah menceritakan kepada aku Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi', dan telah menceritakan kepada aku Muhammad bin Muthanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman iaitu Al-Mahdi. Keduanya telah berkata dan menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zubair daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan maka mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh mereka telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku kecuali disebabkan Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Kemudian beliau membaca, ini ada tambahan. Kemudian Nabi SAW membaca, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan, kamu sekali-kali tidak mempunyai kekuasaan ke atas mereka. Apa maksud dia? Iaitu kita ni bila dah ucap la ilaha illallah, hati dia nak beriman ke tak beriman ke, dia munafik ke tak munafik ke, bukan kamu wahai Muhammad, kamu ni muzakkir saja. Laisa alaihim bimusaitir, kamu bukan boleh kontrol hati dia. Faham tak? Itu maksud dia. Ke-33 pula, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin As-Sabbah dari Syu'bah dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari bapaknya bin Abdullah bin Umar, beliau berkata, bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Ini ada tambahan, Muhammad itu utusan Allah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Nampak? Dalam hadis yang sebelum ni, hadis 30, 31, 32, tak disebut mendirikan salat, tak disebut mendirikan, membayar, menunaikan zakat. Dalam hadis ni disebut menunaikan zakat. Jadi jelas tak? Jadi masuk tak salat dengan zakat? Yes. Bawah 34 ada satu lagi maklumat yang cantik, yang walaupun sedikit tapi cantik untuk kita perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'ad dan Ibnu Abi Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan, keduanya memasukkan Marwan Al-Fazari dari Abu Malik daripada bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri yang disembah selain Allah. Yang kedua, tak cukup saja mengucap la ilaha illallah, tapi dia kena kufur dengan selain yang disembah melainkan Allah. Wa may yakfur bil iman, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sama beriman kepada Allah kemudian kufur dengan selain Allah, kufur dengan taghut, baru maksudnya dia berpegang dengan tali tauhid sebenarnya. Jadi dalil kat sini tak cukup dengan aku la ilaha illallah, tapi dia pergi juga sembah kubur, dia pergi juga sembah wali, dia pergi juga percaya-percaya yang khurafat, syirik. Dia kena kufur dengan benda itu semua. Dia kena kufur dengan sistem yang lain, sistem syu'iyah, komunisme, sistem liberal, sistem apa semua, dia kena kufur dengan sistem tersebut, barulah dia menjadi seorang yang beriman kepada la ilaha illallah. Sambung lagi, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dan riwayat lain disebutkan, dan telah mengkhabarkan kepadaku tentang Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, kedua daripada Abu Malik daripada bapaknya, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentauhidkan Allah. Bukan sekadar mengucap. Maksudnya pentafsiran asyhadu an la ilaha illallah, pentafsiran la ilaha illallah ialah mentauhidkan Allah dan mengkufuri selain daripada Allah SWT. Nampak tak? Bila kita kumpulkan lafaz-lafaz ni, baru kita dapat mentafsirkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah tu dengan tepat. InsyaAllah minggu depan tak ada kelas. Minggu satu lagi saya akan huraikan macam mana kisahnya Abu Bakar memerangi dia, dan apakah mereka yang tidak bayar zakat ni hukumnya kafir. Adakah maksudnya siapa yang tak bayar zakat tadi, yang bayar zakat ni dihukum kafir, dan perbincangan ulama terhadapnya. Sebab ulama ada berbeza pendapat dalam masalah ni. Dan sebahagian kata mereka kafir, ada sebahagian kata mereka itu tak kafir, mereka hanyalah sebagai orang yang penentang kerajaan. Sebab tu Abu Bakar serang mereka.
Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung dalam 2 minggu lagi insya-Allah taala.